SG. Zahra Humaira, mana Zahra Humaira? Aisyah Insyira. Apalah Aisyah Kuantan tu cikgu lupa. Aisyah Zahra. Aisyah Zahra ada ke kat situ? Aisyah Zahra ada? Ada. Ada. Okey, jadi kita dah mulakan dah. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sedia tau nak belajar. Sebab bila kita bercakap tentang online ni, cikgu just bagi yang terbaik. Kamu tu buat juga yang terbaik. Kadang-kadang ilmu tu dah sampai dekat depan kita. Cuma kita tak grab, jadi kita terlepas. Okey, jangan buat macam tu. Okey, jadi sekarang kita teruskan kelas kita dengan untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, jadi hari ni cikgu akan habiskan untuk Pythagoras theorem. Sebelum tu cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya Zulaika. Zulaika ada ke? Zulaika ada? Tak ada. Okey, jadi Khalif. Khalif ada ke Khalif? Ada. Ada. Khalif, Pythagoras theorem ni untuk apa Khalif? Khalif rasa? Khalif rasa Pythagoras theorem tu untuk apa? Ada idea? Ada kot. Untuk yang ni kot, yang untuk cari sudut tegak. Okey, dah nampak dah kat situ. Nampak ada gambaran. Bagus. Okey, jadi semua orang cikgu akan back to basic walaupun kita nak habiskan, tak bermaksud cikgu akan teruskan kat tengah-tengah. Cikgu akan recap balik apa yang kita belajar pada minggu lepas supaya kamu boleh bawa kelas kita hari ni, boleh bawa pengisian dengan baik. Okey. Jadi kita back to basic iaitu pergi kepada bab 13. Bab 13 ni dah bab yang terakhir tau. Bab 13 tentang apa semua? Bab 13 adalah satu bab yang bercakap tentang teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, apa yang ada dalam teorem Pythagoras ni? Okey, yang pertama kamu kena faham setiap bab dia ada tujuan. Ada benda yang kita kena belajar. Tapi kamu kena faham, semua benda yang kita belajar ada tujuan dia. Kamu kena cek balik. Untuk mudah faham bab tu, kamu kena faham tujuan dia. Bila kamu faham tujuan dia, senang kamu nak faham bab tu. Betul cikgu cakap. Jadi sekarang, teorem Pythagoras ni ada satu je tujuan. Tujuan dia untuk apa? Salin tahu semua? Tujuan dia adalah mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Maksudnya, teorem Pythagoras adalah satu bab untuk mencari panjang sisi. Panjang sisi apa? Okey, maksudnya dekat sini kita pergi kepada panjang sisi bagi satu bentuk. Bentuk apa? Bentuk yang kita highlight dekat sini adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Salin tahu semua? Jadi bila orang tanya, orang lain ke, cikgu sekolah ke, kawan sekolah ke, mak ayah ke tanya, teorem Pythagoras ni untuk apa? Kamu boleh jawab, mencari panjang sisi bagi segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak tu apa? Segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga. Bila cikgu cakap segitiga, segitiga dia mestilah mempunyai 3 bucu dan 3 panjang sisi. Dan yang paling penting ciri-ciri untuk segitiga bersudut tegak ni, ada satu benda yang kamu jangan miss. Apa? Segitiga bersudut tegak
antara sudut-sudut dia ada satu sudut yang bernilai berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berapa darjah kalau segitiga bersudut tegak? Berapa darjah dia? Ha, tak tahu. Segitiga bersudut tegak, dia mesti ada 90 darjah. Ya, betul. Dia mesti ada 90 darjah. Kalau segitiga tu tak ada 90 darjah, dia adalah bukan segitiga bersudut tegak. Macam mana ni cikgu tak faham lah. Segitiga dia boleh jadi bentuk macam ni. 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 Okey. Jadi segitiga ni, bila kamu nak pakai teorem Pythagoras, satu je segitiga yang boleh pakai, iaitu segitiga yang ada tunjuk sudut petak macam ni. Bukan semua segitiga. Bila kamu nampak ada sudut 90 darjah, inilah dia segitiga bersudut tegak. Yang ini dia segitiga, dia ada sudut dekat sini. Dia ada juga sudut dekat sini. Tetapi kita tak nampak dia punya 90 darjah. Jadi untuk segitiga B dan segitiga C, kita namakan dia bukan segitiga bersudut tegak. Kenapa? Sebab dia tak ada 90 darjah. Dia nak satu je sudut tu yang ada 90 darjah, baru dikira sebagai segitiga bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Jelas. Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu padam Okey, jadi segitiga bersudut tegak, mana sisi dia? Sisi yang kita nak cari mungkinlah A, mungkinlah B, mungkinlah C. Itu sisi dia. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Okey. Jadi dia boleh cari yang tu. Okey, sebelum nak cari, sebelum cikgu masukkan nilai, cikgu ajar balik macam mana nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Step pertama dia, step pertama adalah cari hypotenuse. Cari hypotenuse. Hypotenuse ni apa? Hypotenuse ni adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang. Mana sisi yang paling panjang kamu rasa? Sisi A ke, B ke, C? Cuba bagi tahu cikgu. A ke, B ke, C? Sisi yang paling panjang. C. Okey, C. Pandai. Macam mana kamu tahu dia C? Macam mana kita nak tahu dia C? Sisi paling panjang. Di depan 90 darjah. Kita tengok ada 90 darjah. Jadi cara nak cari sisi yang paling panjang, jangan ukur pakai mata. Ukur pakai sudut 90 darjah. Jadi kita cari yang sudut 90 darjah. Lepas tu kita dah jumpa. Kita tengok pula yang depan dia. Yang depan dia adalah C. Jadi sisi yang paling panjang adalah sisi berhadapan dengan sudut 90 darjah. Ni nota dia. Jadi kalau siapa yang salah keluarkan sisi dia, salah terus calculation itu penting. Okey. Jadi kita tengok kat mana 90 darjah. Depan dia tu adalah sisi yang paling panjang. Habis dekat situ. Cikgu pergi pula bila kita nak keluarkan teorem Pythagoras. Bila kita dah define mana sisi yang paling panjang, jadi kita keluarkan C tu mesti duduk seorang-seorang. Sama dengan sekarang ni segitiga dia ada lagi dua sisi, iaitu sisi A dengan sisi B. Kamu boleh sahaja buat A tambah B ataupun B tambah A. Yang itu terbalik tak apa, tak jadi masalah. Yang penting adalah C tu jangan terbalik. C jangan terbalik. Kalau C terbalik, salah. Jadi C, bila kita dah jumpa paling panjang, kita pastikan dia duduk seorang-seorang. Habis dekat situ. Okey, kemudian kita ada
kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Jadi, mana teorem Pythagoras dia? Ini yang kotak biru ni, inilah nama dia teorem Pythagoras. Inilah nama dia teorem Pythagoras. Bila orang tanya teorem Pythagoras, orang tanya apa? Apa teorem Pythagoras? Ini dia. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, habis kat situ. Jadi, untuk sisi Pythagoras, teorem Pythagoras ni, ini tujuan dia. Ini adalah, cikgu kenalkan balik, segitiga bersudut tegak. Ini adalah cara nak cari, nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras. 3 maklumat ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada sini, cikgu pergi kepada buku teks sekejap lah. Sekejap je. Okey, jadi daripada sini cikgu akan pergi kepada buku teks, cikgu akan tunjukkan soalan C. Jadi masing-masing cikgu akan tunjuk, kita akan pergi kepada soalan A dulu. Okey, cikgu akan tunjuk cara nak guna dia dulu. Baru kita masuk kepada kelas kita pada hari ini. Ini adalah kita dah belajar dah pada minggu lepas. Kamu boleh tengok nota. Cikgu nak pastikan kamu boleh faham. Cikgu nak recap balik minggu lepas. Okey, pengiraan teorem Pythagoras. Yang pertama, cari nilai X. Cikgu ajar dulu, cikgu ajar. Yang pertama, bila kita nak cari nilai X, keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Macam tadi, cara nak keluarkan teorem Pythagoras, cari sisi yang paling panjang. Macam mana nak cari sisi yang paling panjang? Oh, ini 90 darjah. Kita tengok sudut 90 darjah yang berhadapan dia adalah sisi yang paling panjang. Jadi kita keluarkan X sama dengan, ada lagi 2 sisi, baki dia 6 dengan 8. Ikut kamu nak tulis 6 tambah 8, boleh. 8 tambah 6 pun boleh. Jadi dekat sini kita keluarkan 6 tambah 8. Tak siap lagi. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini adalah teorem Pythagoras. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita dapat 100. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, kamu kena faham. Dia akan jadi punca kuasa 2 100. Sekarang, cuba kamu tekan kalkulator. Punca kuasa 2 100 sama dengan berapa semua? 10. Jadi maksudnya panjang untuk X ni adalah sama dengan 10 cm. Habis dekat situ. Okey, cikgu nak tanya Wan Alisha. Jelas ke Wan Alisha? Boleh faham sampai sini? Faham. Okey, baik. Okey, habis soalan A, tu contoh cikgu bagi. Lepas tu cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan C. Okey, cuba buat soalan C, dah siap hantar dekat cikgu. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa tak lama, 2 minit je. Okey, buat hantar kat cikgu. 1 minit lagi.
Okey, habis sudah masa. Okey, betul ke ni cikgu? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan calculation ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan C. Okey, cikgu akan mula cari dia punya X. Sekarang ni kita nak cari dia punya X. Okey, kita nak cari dia punya X. Keluarkan dulu teorem Pythagoras dia. Ini adalah 90 darjah. Depan dia X. Jadi kita keluarkan X. Sama dengan kita ada 9 dengan 14. 9 tambah 14. Jangan lupa kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras dia. Jadi cikgu akan selesaikan. 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 ni kamu tekan je kalkulator sebiji 277. Kamu tekan sebiji X kuasa 2. Okey. Sekarang ni kuasa 2 pindah ke sebelah, dia step yang sama je. Dia akan dapat punca kuasa 2, 277. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 16.6433 bla 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 panjang-panjang. Macam mana nak buat panjang-panjang ni? Macam nak selesaikan? Bagi jawapan dalam 2 titik perpuluhan. Macam cikgu ajar sebelum ni. Okey, cikgu bagi nota, iaitu nota perbundaran. Perbundaran. Perbundaran ada dua keadaan sahaja. Sama ada kalau nombor tu 0, 1, 2, 3, 4. Kamu tak perlu tambah 1. Tak perlu tambah 1. Kalau nombor dia 5, 6, 7, 8, 9. Kamu kena tambah 1. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat ni? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu ajar. Sekarang nak 2 titik perpuluhan, daripada titik perpuluhan dia kita gerakkan 2 kali. Buat palang, kemudian kita bulatkan nombor belakang palang, nombor 3. Kalau nombor 3 kena tambah 1 tak? Cikgu nak tanya, kena tambah 1 tak? Ya. Tak payah. Jawapan dia adalah 16.64 cm. Inilah jawapan untuk X. Bagus. Ramai yang betul. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Ada soalan nak tanya? Okey. Okey, baik. Okey, habis. Sekarang cikgu akan pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi pula kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Dia lain tau. Yang ni cikgu tunjuk lain, yang ni cikgu tunjuk lain. Jadi kamu kena fokus. Okey, untuk soalan B, ini sudut 90 darjah. Kita keluarkan teorem Pythagoras dia. Paling panjang 25. Keluarkan 25 sama dengan, ada lagi 7 dengan X. Jadi kamu boleh buat 7 tambah X ataupun X tambah 7. Dua-dua betul. Jadi cikgu letak 7 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Perbezaan dia dekat mana? Tadi X ni jadi yang paling panjang. Ni X ni yang paling panjang. Sekarang ni, contoh yang cikgu tunjuk ni pula, X ni bukan yang paling panjang. Jadi nak buat apa? 7 ni kita pindah ke sebelah. Jadi 7 bila pindah ke sebelah ni positif, dia akan jadi negatif 7 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Tekan saja kalkulator 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kamu akan dapat 576 sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 576. Kita tekan kalkulator. Kamu akan dapat X sama dengan 24. Jelas ke bahagian calculation yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, selesai soalan B.
Cikgu nak kamu rujuk contoh soalan B, cuba buat soalan D. Bila cikgu dah terang ini, kita akan pergi balik kepada homework. Kita akan pergi balik kepada homework. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Selesaikan soalan D. Rujuk contoh yang cikgu ajar tadi dengan perbundaran tadi. Perbundaran kok siapa ada yang pening. Cikgu salin lagi sekali. Perbundaran. Perbundaran ada 2 keadaan. Kalau nombor tu 0, 1, 2, 3, 4. Kamu tak perlu tambah 1. Kalau nombor dia 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dekat sini, kena cakap dia perlu tambah 1. Ini adalah perbundaran. Okey, bagus. Dah anda hantar. Good job. Okey, 1 minit lagi. Cuba tahu. Sebab cikgu nak pergi kepada homework. Homework dia pasal benda ni je. Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Amar RSG dapat buat ke? Dapat aku dapat. Dapat. Lexa is back. Tak ada dah Lexa is back. Lexa je malam ni. Lexa dapat buat ke Lexa? Dapat. Dapat. Okey. Jadi habis sudah 1 minit yang diberikan. Okey, kepada semua yang dah tengah buat, boleh je terus hantar kat cikgu. Jangan risau. Lambat pun cikgu terima. Okey, soalan D. Cikgu nak buat homework tau. Tapi cikgu nak recap balik benda ni. Sebab time cikgu buat homework, kamu boleh nampak. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Kita tengok teorem Pythagoras dia. Mana teorem Pythagoras dia? Ini sudut 90 darjah. Depan dia 1.2. Maksudnya kita kena keluarkan 1.2. Sama dengan sekarang 1 dengan X. Jadi kita letak 1.0 tambah X. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Bila orang tanya teorem Pythagoras ni apa? Ni yang cikgu petakkan ni yang warna biru. Inilah teorem Pythagoras. Ingat sampai form 5. Jangan lupa. Mentang-mentang dah nak form 2 lupa teorem Pythagoras. Jangan. Okey, sekarang 1 ni macam biasa pindah ke sebelah. Jadi bila kita bawa dia pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. Kita selesaikan, tekan sahaja kalkulator. 1.2 kuasa 2 tolak 1.0 kuasa 2. Kita dapat 0.44. Siapa-siapa yang ada masalah dalam tekan kalkulator, WhatsApp cikgu. Okey, cikgu ajar. Okey, kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 0.44. Jadi kita tekanlah kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, kita dapat 0.6633. Jadi 2 titik perpuluhan. Daripada titik perpuluhan kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Buat palang. Lepas tu bulatkan nombor belakang palang. 3. 3 kena tambah 1 tak? Cikgu nak tanya. 3 kena tambah 1 tak? Tak. Tak. Pandai. Tak
Tak, koma pandai. Okey, jadi jawapan dia adalah 0.66 cm. 0.66 dulu. Jadi inilah dia punya jawapan untuk soalan B dan soalan D. Ni cikgu recap balik apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, jelas ke semua? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, tak ada Okey, jadi dekat sini mula-mula sekali cikgu tunjuk contoh bila keadaan X tu menjadi hypotenuse. X tu menjadi yang paling panjang. Sekarang dua soalan. Dua soalan lagi, X ni bukan jadi hypotenuse. X ni dia jadi selain hypotenuse. Maksudnya kalau kita tengok patutnya X ni jadi hypotenuse tadi. Sekarang dia tak jadi. Tak jadi macam mana? Ada satu je step yang kita kena buat. Kita pindahkan 7 ke sebelah. Positif jadi negatif. Sama juga dekat belah kiri kanan. Positif jadi negatif. Okey. 4 soalan ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan homework. Cikgu dah bagi tahu dalam grup kan. Cikgu akan selesaikan soalan homework. Okey. Maksudnya cikgu dah recap balik apa yang cikgu ajar, barulah cikgu buat balik homework. Okey, untuk soalan A, kita pergi kepada soalan A. Kita akan pergi kepada soalan A. Soalan A, kenapa cikgu bagi dia sebagai homework? Sebab cikgu nak kamu faham soalan yang berbentuk statement, soalan yang berbentuk ayat. Okey, jadi kalau kita nak baca, nak selesaikan soalan yang bentuk ayat ni, kita kena baca elok. Seorang pekerja pembinaan ingin meletakkan sebuah tangga yang panjangnya 2.6 meter. Maksudnya apa? Maksudnya yang cikgu pekatkan ni, ini adalah panjang tangga. Pada satu dinding tegak. Oh, dinding ni tegak. Maksudnya ini 90 darjah. Itu dia. Itu cara dia. Okey. Lepas tu, cikgu teruskan penjelasan cikgu. Cikgu teruskan penjelasan cikgu. Bagi membuat kerja-kerja pembinaan. Kedudukan kaki tangga. Mana kaki tangga? Ini dia yang cikgu buat warna merah. Ni adalah kaki tangga. Ni adalah kaki tangga. Kita kena faham. Diletakkan dengan jarak 0.5 meter daripada dinding. Ini adalah dinding. Ini adalah yang cikgu buat X ni. Ini adalah bahagian dinding. Jadi sekarang dekat sini antara kaki tangga ke dinding tu panjang dia adalah 0.5. Kirakan tinggi mencancang daripada hujung tangga. Mana hujung tangga? Cikgu bulat. Ini adalah hujung tangga. Cikgu tunjuk satu-satu. Hujung tangga. Okey. Daripada sini. Atas sampai kepada lantai. Lantai ni dekat belah bawah lah. Lantai ni yang mana? Inilah dia lantai. Okey, jangan. Itulah lantai dia. Jadi sekarang kita nak kira, kita keluarkan dia punya segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak dia, yang ni 2.6. Yang ini 0.5. Yang ini X. Rasa-rasa kamu boleh selesaikan ke? Cikgu nak tanya kamu, boleh selesaikan ke? Mungkin. Boleh. Boleh. Kita pakai teorem Pythagoras. Kita tengok sudut 90 darjah, depan dia 2.6. Kita letak 2.6. Sama dengan 0.5 tambah dengan X. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Selesaikan macam tadi je. 0.5 ni positif, pindah ke sebelah. Dia akan dapat 2.6 kuasa 2 positif, jadi negatif 0.5 kuasa 2. Sama dengan X kuasa 2. Tekan je kalkulator, 2.6 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2, kamu akan dapat 6.51 X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah.
punca kuasa 2, 6.51. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 2.55. Inilah jawapan X kita. Itu cikgu bundarkan terus. Jelas ke semua untuk soalan A? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Habis untuk soalan A. Salinlah mana-mana yang sempat tu salin. Ambil gambar, screenshot. Kan kamu dah print, salin. Ni je jalan kerja dia. Habis dah soalan A. Leksa, jelas ke Leksa? Jelas. Jelas. Darwisi, jelas ke Darwisi? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi cikgu terus pula kepada soalan B. Okey, jadi kita tengok pula kepada soalan B. Okey, kita nak jawab soalan homework ni cikgu tolong ni. Sebab ada yang WhatsApp cikgu tak tahu nak selesaikan. Jadi cikgu tunjuk soalan B, masing-masing boleh tengok di hadapan. Seorang tukang perabot. Tukang perabot ni apa? Orang yang buat menggunakan kayu. Buat almari kayu, buat kerusi kayu, buat meja kayu. Tu kita panggil dia perabot. Ingin membina sebuah meja berbentuk segi 4 tepat. Ni dia segi 4 tepat ni. Cikgu pekatkan pakai warna hitam. Ni dia segi 4 tepat. Okey. Yang mana panjang permukaan meja 15 meter. Maksudnya ini adalah belah panjang dia. Okey. Kemudian lebar dia. Lebar dia dibagi 8 meter. Maksudnya apa? Ini lebar dia. Cari panjang pepenjuru. Mana pepenjuru? Ini yang warna biru cikgu tunjuk. Inilah dia pepenjuru. Jadi daripada situasi ni, kalau kita nak senang lagi nampak, kita keluarkan dia punya segitiga. Kita keluarkan dia punya segitiga. Jadi panjang dia letak 15 meter. Lebar dia letak 8 meter. Pepenjuru tu nilai yang kita tak ketahui. Jadi bila kita tak tahu sesuatu nilai dalam matematik, kita kena letak apa kat situ? Cikgu nak tanya. Kita kena letak apa? Huruf. Ya, pandai, huruf. Jadi ni 90 darjah. Macam mana cikgu cakap dia 90 darjah? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni maksudnya sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah. Itu maksud segi 4 tepat. Jadi dari situ cikgu dapat dia punya 90 darjah. Okey, rasa-rasa segitiga yang cikgu keluarkan ni boleh tak kita selesaikan guna teorem Pythagoras? Boleh. Boleh. Kita keluarkan dia punya teorem. Cara dia, daripada sudut 90 darjah depan dia X. Jadi kita dapat X sama dengan sisi yang pertama 8. Sisi yang kedua 15. 8 tambah 15. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita tekanlah kalkulator. 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 kita dapat 289. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Cikgu tunjuk satu-satu tau. Dia jadi punca kuasa 289. Tolong cikgu tekan kalkulator. Punca kuasa 289 dapat berapa? 17. Pandai. Kita dapat 17. Jadi X ni meter, maksudnya X ni adalah 17 meter. Salin, salin. Yang cikgu tunjuk ni salin dalam kertas yang kamu dah print tu. Kalau tak print salin juga, ambil gambar, kalau tak sempat ambil gambar, nanti salin dekat dalam buku nota dengan buku latihan kamu. Okey, habis soalan ni. Ada nak tanya cikgu ke soalan ni? Ke jelas semua? Tak ada Okey, cikgu nak tanya. Zulaika ada soalan ke nak tanya? Tak ada, cikgu semua jelas. Okey, habis soalan B, cikgu pergi kepada soalan C. Oh, soalan C.
Macam susah je, susah ke? Kita tengok sama-sama Okey, jadi cikgu pergi pula kepada soalan C. Masing-masing boleh tengok kat depan Layang-layang. Cikgu harap semua orang pernah mainlah layang-layang ni. Kalau tak, satu hal pula cikgu nak kena terang layang-layang ni apa. Layang-layang ni benda yang terbang tu Benda yang terbang dekat pantai, selalu orang main tempat angin kuat. Okey, tu layang-layang. Okey. Jadi kite. Kite tu dalam nama English dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ini cikgu susun macam ni lah. Cikgu nak bagi rangka ni luas sikit. Okey. Jadi Swilin. Swilin tu apa? Cikgu tanya kamu, Swilin tu apa? Atira, Swilin tu apa Atira? Manusia. Manusia, betul. Swilin ni nama orang. Ada yang WhatsApp cikgu, Swilin ni apa? Saya tak tahu nak buat. Macam mana cikgu nak terangkan Swilin tu manusia? Okey. Jadi dekat sini, Swilin membina sebuah layang-layang untuk adiknya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Layang-layang ni, kamu kena faham. Layang-layang, panjang PS dengan RS sama ke? Cikgu nak tanya kamu. PS dengan RS sama ke panjang dia? Kalau bentuk layang-layang, dia kena sama ke tak? Pernah main layang-layang tak ni? Tak pernah main ke Malaysia? Tak. Okey, kalau bentuk layang-layang, kita nak bagi layang-layang tu terbang dengan stabil, kita kena bagi dia sama panjang. Jadi panjang P ke S mesti sama dengan panjang R ke S. Sama juga daripada P ke Q mesti sama dengan panjang Q ke R. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan penjelasan cikgu. Cikgu teruskan penjelasan cikgu. Jadi cikgu dah terang panjang dia kena sama. Kalau dia tak sama, dia macam berat sebelah. Macam mana nak terbang? Kamu bayang kapal terbang, sayap dia panjang sebelah, pendek sebelah. Dia jadi sengit sama juga dengan layang-layang. Dia kena bagi balance. Okey. Jadi sekarang ni rangka layang-layang. Mana rangka dia? Rangka tu kalau kita panggil dia tulang. Tulang bagi layang-layang tu yang warna biru tu. Cikgu pekatkan warna biru. Tu rangka dia. Tu adalah rangka layang-layang. Okey, jadi dekat sini cikgu akan jawab. Q ke S. Mana Q? Ini Q kita. Ini S kita. Panjang dia adalah cikgu letak. Cikgu letak panjang dia daripada Q pergi kepada S. Kita dapat panjang dia 60 cm. Okey, habis dekat situ cikgu bagi jelas sikit. Cikgu buat dekat tempat. Okey, 60. Cikgu letak 60 je 60. Kemudian, jika panjang rangka layang-layang PR dan ST masing-masing 35 dengan 15. PR ni yang mana? P ke R. Ni P ke R. Ni P. Ini P. Dia pergi ke R. P ke R dia bagi 35. Kita letak 35 dekat sini. Dan S ke T. S pergi kepada T. Dia dari sini. S pergi kepada T adalah 15. Cari perimeter layang-layang itu. Apa maksud perimeter? Perimeter ni maksudnya kamu kena cari panjang belah luar. Mana dia? Ni yang cikgu pekatkan warna hitam. Kamu kena cari semua panjang ni. Okey. Jadi itu bahagian soalan-soalan dia. Macam mana kita nak cari panjang semua ni? Kamu kena tengok. Ada idea tak? Khalif ada idea tak Khalif? Kalau nak cari panjang layang-layang ni. Nak cari perimeter layang-layang ni. Khalif ada idea? Sikit kot. Ada sikit. Cara dia adalah kita keluarkan segitiga bersudut tegak. Mana? Cuba kamu tengok dekat bahagian yang
warna cikgu lorekkan ni. Alamak, besar pula. Okey, tengok yang cikgu lorekkan warna hitam ni. Yang cikgu lorekkan warna hitam, segitiga yang pertama yang cikgu lorekkan warna hitam, cikgu akan dapat dia punya panjang 1-1. Ini T, ini R, ini S. Panjang T ke S dia bagi 15, panjang daripada T ke S dia dah bagi 15. Sekarang panjang cikgu nak dapat T ke R. Siapa tahu macam mana? Kalau panjang P pergi kepada R 35. Rasa-rasa panjang T ke R berapa? Nampak tu. Kalau dia punya panjang dia sama. Macam mana kita nak dapatkan separuh? Wan Alisha, macam mana Wan Alisha nak dapat panjang T ke R? Kalau cikgu, tak ada idea. Tak tahu. P ke R 35. 35. Layang-layang dia kena balance tau. Kan cikgu cakap dia kena balance. Macam mana cikgu nak dapat panjang T ke R sahaja? Kalau total panjang dia P ke R 35, berapa panjang T ke R? Siapa ada idea? Ammar ada idea tak? Entah, pakai teorem kot. Apa? Pakai teorem Pythagoras. Ya, ni pakai teorem Pythagoras. Tapi cikgu nak cari T ke R. Panjang T ke R, macam mana cikgu nak dapat panjang T ke R? Dia dah bagi 35 P ke R. Sekarang macam mana nak dapat T ke R? Tolak. Bahagi 2. 35 ni panjang P ke R. Dan dia mesti balance. Kan cikgu cakap jarak dia mesti balance. Maksudnya dekat sini 35 panjang P ke R. Jadi bila cikgu nak cari panjang separuh dia T ke R, kita ambil 35 bahagi 2. Tu jawapan dia. 35 bahagi 2 kita dapat 17.5. Maksudnya sini 17.5. Jadi kita dah dapat 17.5. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi Boleh. dekat sini kita nak dapatkan RS. Kita pakailah teorem Pythagoras. Jadi daripada kita punya sudut 90 darjah, kita faham RS ni yang paling panjang. Sama dengan T ke R 17.5 tambah 15. Lepas tu nak buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Selesaikan macam biasa. 17.5 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 531.25. Kemudian kita pindahkan ke sebelah. Kita dapat R kuasa 2. Dia jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 531.25. Kamu tekan kalkulator, ambil 2 tempat perpuluhan. Kamu akan dapat 23.05. Jelas ke sampai sini? Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi R Khalif, jelas ke Khalif sampai sini? Boleh faham ke Khalif? Jelas. Okey. R ke S 23.05. Ni 23.05. Maksudnya panjang dia sama dengan P ke S. Secara automatik kita dapat sini pun 23.05. Kita dah dapat 2 panjang. Okey. Habis macam mana nak dapat PQ dengan QR? Kita buat lagi satu bentuk segitiga bersudut tegak. Mana dia? Okey, cikgu akan lorekkan pakai yang warna biru. Ni dia. Ni dia warna biru ni. Warna biru dekat situ cikgu lorekkan, cikgu dapat QRT. Okey, cikgu keluarkan dia punya segitiga. Tengok dari sini Q pergi kepada R, pergi kepada T. Ini adalah bahagian Q, ini adalah bahagian T, ini adalah bahagian R. Ini adalah 90 darjah. Jadi kat sini kita dah tahu dia 17.5. Sekarang ni
cikgu nak cari Q ke R. Cikgu nak cari Q ke R. Panjang TQ berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Panjang TQ berapa? Cuba cek. Isyirah, panjang T ke Q berapa agak-agak? Tak tahu. Atira, macam mana? 45. Macam mana? Siapa tu? Zulaika ke? Zulaika. Macam mana dapat 45? 60 tolak 15. Pandai. Jadi kita nak dapat sini je. Panjang total dia 60. Panjang sini 15. Maksudnya dekat sini adalah 60 tolak 15. Kita dapat 45. Bagus. Jadi dekat sini kita dapatlah 45. Jadi daripada sini kita boleh buat teorem Pythagoras. Jadi daripada sudut 90 darjah yang paling panjang QR, kita keluarkan QR. Sama dengan 45 tambah 17.5. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Benda yang kita dah belajar. Jadi kita tekan je 45 kuasa 2 tambah 17.5 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 2000 besarnya. 331.25. Lepas tu kita pindahkan kuasa 2, kita akan dapat punca kuasa 2 dia. Tekanlah kalkulator punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ambil 2 titik perpuluhan, QR kamu akan dapat 48.28. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Okey ke? Okey ke sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Bila kita dah jumpa panjang Q ke R 48.28, panjang dia sama, QR sama dengan PQ. Maksudnya sini pun 48.28. Cikgu nak tanya kamu, rasa-rasa boleh dah ke cikgu cari perimeter dia sekarang? Boleh. Boleh. Jadi cara mencari perimeter 48.28. Ni perimeter cikgu tunjuk perimeter 48.28 tambah 23.05 tambah 23.05 tambah 48.28. Jadi kita tekan je lah kalkulator. Cikgu tekan 23.05 48.28 tambah 23.05 tambah 23.05 tambah 48.28. Kita akan dapat jawapan dia 142.66. Jadi panjang dia dalam sentimeter, kita letak sentimeter. Inilah jawapan untuk perimeter. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham? Boleh. Salin. Cikgu tunjuk satu-satu tu tau. Cikgu tak skip satu step pun. Khalif, jelas ke Khalif? Jelas. Okey. Jadi cikgu harap jelaslah soalan C. Ambil gambar. Wan Alisha, sempat salin ke tak? Hilang. Darwisi sempat salin ke tak Darwisi? Tengah salin je. Tengah salin. Okey, cikgu bagi masa 1 minit.
Okey, habis dah. Cikgu nak tanya Insyirah dah habis salin dah? Dah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan yang terakhir. Kita pergi kepada soalan D. Ini kita panggil soalan kebat. Tak adalah kebat sangat pun. Dia orang kata kebat anak-anak je. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan D. Cikgu akan terangkan satu-satu. Cikgu akan terangkan satu-satu. Okey. Jadi tengok pula kepada soalan D. Masing-masing tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Ya. Okey. Yang lain mana suara nak dengar? Tengah tengok. Okey, baik. Terdapat dua buah bangunan tegak. Mana dia? Ni bangunan. Ni lah bangunan ni. Ni adalah bangunan. Bangunan. Okey. Dengan ketinggian masing-masing 30. Oh, ni tinggi bangunan yang pertama. Dan ini tinggi bangunan yang kedua. Okey. Jarak antara dua bangunan tu 16 meter. Ni ditulis. Ni adalah jarak dia. Jarak antara bangunan. Okey, kemudian seutas kali tabel yang tegak diletakkan di puncak menghubungkan dua-dua bangunan ni. Jadi mana tali kabel dia? Ni warna biru yang cikgu tunjuk kat sini. Jadi cikgu nak kamu cari idea. Ada tak idea nak selesaikan? Syarifah ada tak idea rasa-rasa Syarifah? Mungkin ada cikgu. Apa? Mungkin ada. Mungkin ada. Cikgu yakin Syarifah ada. Okey. Cikgu nak tanya Wan Alisha. Wan Alisha ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Wan Alisha terkeluar ke? Kadang-kadang Wan Alisha lag. Terkeluar. Patutlah. Okey. Atira rasa-rasa ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Mungkin ada. Mungkin ada. Okey. Amar RSG ada ke idea soalan ni? Entahlah, tak ada segitiga. Tak ada segitiga. Kita kena buat segitiga. Macam mana nak buat segitiga tu? Jadi, daripada kabel ni, kita akan tarik jarak dia. Jarak dia dah bagi tahu belah bawah dia 16. Kemudian tinggi dia berapa? Macam mana cikgu nak dapat tinggi kat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tinggi sini 30, sini 37. Macam mana cikgu nak dapat segi tinggi cikgu punya yang ni? Oh, tak ada Tolak. idea Ya, pandai. Ambil yang tinggi 37, tolak 30, kita dapat 7. Jadi mana segitiga kita? Segitiga kita keluarkan kita punya segitiga. Ini kabel, ini adalah kita punya kabel. Ini adalah 7, perbezaan antara dua buah bangunan. Dan ini adalah jarak antara bangunan. Dan ini 90 darjah. Jadi kalau rasa-rasa kamu boleh cari tak berapa panjang kabel tu? Cikgu nak tanya. Boleh tak cari berapa panjang kabel? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu nak kamu buat teorem Pythagoras. Cuba selesaikan panjang kabel. Cikgu bagi 2 minit. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba selesaikan panjang kabel tersebut.
Okey. Hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Hantar semua, cikgu bagi masa. Bagus, pandai. Lexa boleh buat tak tu Lexa? Tak pasti. Tak pasti, buat teorem Pythagoras je. Daripada sini keluarkan teorem Pythagoras. Okey. Okey, pandai. Bagus Aisyah. Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat. Sekejap cikgu cek Ya, bagus, pandai. Okey, 1 minit lagi. Cuba buat tau. Zulaikha dapat buat ke tu Zulaikha? Dapat tengah kira. Kejap. Tengah kira. Okey, baik. Okey, bagus. Khalif dapat buat ke Khalif? Okey, bagus Alisha. Okey, pandai 17.46. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cara dia, cari teorem Pythagoras. Kabel ni kalau kamu tak tahu, kamu gantikanlah dengan X. Kan kita tak tahu sesuatu nilai dalam matematik, kita kena gantikan dengan huruf. Jadi ni 90 darjah, depan dia X. X sama dengan 7 dengan 16. 7 tambah 16, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Tekan je kalkulator 7 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Kita dapat 305. X tu kuasa 2 pindah ke sebelah. Cikgu pindahkan terus. Punca kuasa 305. Kita dapat 17.46. 3 tu je. 3 baris tu je jalan kerja dia. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sebenarnya kelas kita pada awal sejam yang pertama memang fokus cikgu adalah untuk kita recap. Untuk kita ingat balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Nampak ni cikgu buat 4 soalan homework. Sebelum cikgu buat 4 soalan homework, cikgu ada buat 2 soalan cari 4 soalan cari nilai X ni. Lepas tu 4 pula soalan homework yang berbentuk statement. Kebat lah. Okey, habis. Jadi hari ni kita masuk kepada benda baru. Kita nak belajar benda yang baru. Jadi masing-masing boleh tengok di depan. Cikgu akan mula terangkan benda yang baru. Cikgu nak habiskan bab ni. Cikgu nak habiskan bab ni. Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi. Kita nak pergi kepada jenis segitiga. Jenis segitiga. Jenis segitiga ada berapa? Siapa ingat lagi jenis segitiga ada berapa?
3. Ya, pandai. Jenis segitiga ada 3. Salin notkan ni. Segitiga bersudut tegak ni macam mana? Segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga yang ada 90 darjah. Yang ni kita dah tahu dah. Ini sebab apa? Sebab ini yang kita belajar. Jadi, yang ini yang paling panjang dia C, ini A, ini B. Habis. Ini segitiga bersudut tegak. Ini kita panggil dia right angle triangle untuk siapa yang ambil in English lah. Okey, habis. Ini situasi segitiga yang pertama. Maksudnya right angle triangle, kita punya nilai C kuasa 2 mesti sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Habis. Sekarang cikgu pergi pula kepada segitiga nombor 2. Segitiga nombor 2 adalah segitiga bersudut tirus. Tirus ni macam mana? Fokus kepada nilai C, A dengan B. Kalau nilai A, lagi panjang daripada C, jadi dekat sini kita panggil dia ini adalah C kita, ini A kita. Cikgu kekalkan dia dekat tempat yang sama. Ini A kita. Kalau ini A, ni A. Ini tapak dia memang jadi B. Ini tapak dia jadi B. Dan ini adalah belah C. Sama juga, ini adalah belah C. Jadi, ini adalah keadaan dia segitiga bersudut tirus. Keadaan dia macam mana? Bila kita kira C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2, nilai dia lagi besar daripada C kuasa 2. Lepas ni kita akan tengok. Okey. Segitiga yang ketiga. Macam mana segitiga yang ketiga ni? C tu pula terlebih panjang tadi. A dan B lagi panjang daripada C. Ini cikgu tunjuk A dan B lagi panjang dari C. Ini situasi untuk tirus. Situasi untuk cakar adalah C terlebih panjang. Terlebih panjang. Jadi macam mana C tu terlebih panjang? Dia macam ni. Dia letak C tu macam ni. Kemudian dia ada macam ni. Okey. Jadi A tu kekal dekat sini. A tu kekal dekat sini. B tu kekal dekat sini. Ni C. C ni kekal dekat sini. Dia bukan 90 darjah. Ni bukan 90 darjah. Yang ini je 90 darjah. Jadi dekat sini keadaan ni macam mana? Keadaan dia C tu lagi panjang. Panjang ni panjang sangat. Nak dibandingkan dengan A dan B. Ini adalah jenis segitiga. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Okey. Boleh. Baik. Okey. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak tengok A ni, adakah A ni segitiga? A ni kita nak cam dia segitiga apa? Kita nak tahu A ni, soalan A ni dekat segitiga apa? Jadi macam ni cara ni. Mula-mula yang pertama sekali cari yang paling panjang, iaitu C lah. Cari yang paling panjang, 7, paling panjang. Paling panjang mesti duduk sorang-sorang. Sama dengan kita ada 6 dengan 4. 6 tambah 4. Tu cara dia. Kemudian nak buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi sekarang cuba masing-masing tekan. 7 kuasa 2 dapat berapa? 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat berapa? 49. 49. Sekarang tekan 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. 6 kuasa 2 dapat berapa? Yang ni. 52. 52. Jadi 52 dia lagi besar daripada 49. Jadi keadaan dia macam ni.
Maksudnya bila keadaan dia macam ni, dia memenuhi syarat pada segitiga bersudut tirus. Jadi kita tulis ini adalah segitiga bersudut tirus. Itu cara nak kenal segitiga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu akan tunjukkan pula contoh nombor 2. Cikgu akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Iaitu cikgu akan buat bahagian contoh. Cikgu akan buat bahagian contoh. Nanti kamu buat B. Okey. Jadi daripada contoh ni, cara yang sama, kita ambil panjang yang paling panjang, iaitu 41. Okey, 41 sama dengan 9 tambah 40. 9 tambah 40, lepas tu kamu buat kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cuba kamu tekan kalkulator, 41 kuasa 2 dapat berapa? 1681. Okey, 1681. Sekarang tekan sebelah ni pula, 9 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Cuba tekan dapat berapa? 1681. Okey, 1681. Jadi nilai dia sama, kiri dengan kanan dia sama. Maksudnya bila kiri dengan kanan dia sama, dia adalah segitiga bersudut tegak. Itu cara yang kita nak detect dia jenis segitiga apa. Dengan apa? Dengan dia punya simbol. Kalau dia sama, dia segitiga bersudut tegak. Kalau A, B tu lagi besar, dia bersudut tirus. Kalau C ni terlebih besar, dia bersudut cakah. Untuk siapa ambil in English ni obtuse. Obtuse in English. Tirus in English acute. Acute. Bukan cute. Dia bukan cute, dia tak comel pun. Dia acute. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Faham. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu dah tunjuk 2 soalan. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Bagi tahu cikgu dia segitiga jenis apa. Okey, cuba selesaikan soalan B. Wow, bagus. Pandai, Syarif. Jadi kalau segitiga bersudut tegak kan, kamu boleh je letak sudut 90 darjah. Itu cara nak cari dia, cara nak tentukan dia segitiga apa. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus. Cikgu dah nampak dah. Boleh faham dah kat sini?
Itu cara dia nak tengok dia bersudut tegak ke, bersudut tirus ke, bersudut cakah ke. Pandai. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Cakah apa? Kalau dia sama dia jadi tegak. Dia jadi tegak Apa nama ni? Ni Ammar ni. Ammar Razi. Okay, bagus. Okey. Ammar Muaz ada Ammar Muaz? Tak ada. Okey, jadi cikgu teruskan kepada penjelasan untuk soalan B. Cara nak tentukan dia segitiga apa, ingat tau. Ambil yang paling panjang 20 sama dengan 12 tambah 16. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi, sekarang kita tekan 20 kuasa 2. Kita dapat 400. Sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 pun kita dapat 400. Bila kiri dengan kanan sama, maksudnya dia punya adalah bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, Ingat nota cikgu sampailah kamu habis tingkatan 1, pergi ke tingkatan 5 semua. Nanti siapa yang ambil NMAT memang pakai benda ni. Kamu jangan risau, basic semua matematik dekat tingkatan 1. Okey, habis dekat situ. Sekarang step yang sama macam tadi, cikgu nak kamu tentukan dia punya jenis segitiga. Macam tadi, cikgu akan buat satu soalan. Kita pergi kepada soalan A. Kamu akan buat soalan B dan soalan C. Soalan A dekat sini yang paling panjang adalah 6. Paling panjang duduk sorang-sorang 6. Sama dengan 2 dengan 5. 2 tambah 5. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita tekan kalkulator 6 kuasa 2, kita dapat 36. Sekarang kamu tekan 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat berapa semua? Cuba tekan. 2 kuasa 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat berapa? 29. Pandai, kita dapat 29. Maksudnya 36 lagi besar daripada 29. Jadi dekat sini dia adalah segitiga bersudut cakah. Itu cara tentu. Dia adalah segitiga bersudut cakah. Cara nak buat dia adalah senang je. C mesti yang paling panjang. C mesti yang paling panjang. Kalau dia tak paling panjang, yang tak paling panjang tu dia jadi A ataupun B. Jelas ke untuk contoh A cikgu tunjuk dekat situ? Boleh faham? Okey ke? Ada perlukan penjelasan lain? Tak ada kan? Okey, Atira jelaskan Atira, boleh faham ke? Boleh. Okey, sekarang kita selesaikan soalan B dan soalan C. Cikgu bagi masa untuk masing-masing cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Cuba buat. Bagi tahu cikgu dia segitiga jenis apa.
Okey, cikgu bagi masa ni cikgu bagi masa 3 minit. Lama tu. Okey, ada yang dah siap dah. Bagus. Senang je kan? Bagus, bagus, bagus. Cikgu suka, cikgu suka, cikgu suka. Okey, bagus. Bagus. Pandai. Macam tu lah. Dapat buat kah? Okey, bagus. 2 minit lagi. Okey, bagus. Oh, tengah buat. Okey. Dah siap. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Okey, tepat pukul. Okey, dah habis dah. Okey, jadi kita pergi kepada nombor yang seterusnya, B dan C. Ingat, cara dia macam yang cikgu terang dekat belah atas. C tu mesti yang paling panjang. Jadi soalan B ni mana yang paling panjang? Ada 8, ada 10, ada 12. 12 paling panjang. Jadi 12 duduk sorang-sorang. Sama dengan 8 ni tambah dengan 10. 8 tambah 10 boleh, 10 tambah 8 pun boleh. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu kita selesaikan 12 kuasa 2. Kita tekan kalkulator, kita dapat 144. 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 kita dapat 164. Jadi 164 lagi besar. Maksudnya ini adalah bersudut tirus. Bersudut tirus. Ini jawapan untuk soalan B. Cikgu harap jelas. Soalan C, cari yang paling panjang 2.5. 2.5 sama dengan 2.4 tambah 0.7. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita tekan kalkulator. 2.5 kuasa 2. Kita dapat 6.25. Lepas tu 2.4 kuasa 2 tambah 0.7 kuasa 2. Kita dapat 6.25. Dekat sini bila kiri kanan sama, baru kamu boleh pakai simbol sama dengan. Jadi dekat sini bila sama, kamu cakaplah dia bersudut tegak. Ni je jawapan dia. Inilah dia punya jawapan.
Jelas ke semua yang cikgu terang dekat sini? Boleh faham? Faham. Okey, Atira jelas Atira? Jelas. Okey, habis. Okey, kamu dengan cikgu tak lama dah. Kamu ada setengah jam je lagi. Setengah jam ni cikgu akan gunakan masa untuk selesaikan soalan K-Byte. Soalan belah bawah ni. Ada 4 soalan. InsyaAllah kita pergi habiskan. Okey, start dia sama je macam tadi. Start dia sama je macam tadi. Okey, sekarang cikgu bagi masa masing-masing. Cuba selesaikan soalan A. Cikgu bagi masa buat. Jangan risau. Yang penting cuba buat. Sebab cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Okey, cuba buat. Abu membaiki kaki sebuah meja Jepun yang telah patah. Raja disebut bla 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 bla. Gunakan maklumat tadi yang cikgu ajar untuk selesaikan soalan A. Jalan kerja dia tak panjang pun. Sebab tu cikgu bagi masa 2 minit. Cuba selesaikan. 2 minit je. Wan Alisha, rasa-rasa boleh buat tak ni? Ke Wan Alisha terkeluar lagi? Apa cikgu? Wan Alisha rasa boleh buat tak soalan ni? Boleh kot. Boleh. Cuba. Iya, pandai. Tapi tak apa, bagus pandai. Okey lah tu. Iya, pandai. Ingat tu cara dia tau. Bagus. Okey, pandai. Kita ada 4 soalan je lagi Iya, pandai Syarifah. Jadi dia kena bagi tahu, adakah kaki yang dipasang tegak ke tak tegak? Kita kena bagi tahu. Daripada kiraan tu kita kena tentukan kaki yang dia pasang tu tegak ke tak tegak. Okey. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Tak apalah, cikgu bagi masa. Tepat pukul 10.05 minit, cikgu akan tunjukkan dia punya jawapan. Senang je senang je. Cuba tahu. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai dah dapat jawab. Okey, tengah buat. Okey, bagus. Ya, itu je. Senang je kan jalan kerja dia. Okey, jadi habis dah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan A. Abu membaiki kaki sebuah meja Jepun. Ni dia. Inilah meja Jepun. Ni adalah meja Jepun. Bukan meja Korea. Ramai sangat sekarang suka tengok Korea. Ni meja Jepun tau. Okey. Jadi sekarang kaki dia ni patah. Kaki dia, salah satu kaki telah patah. Raja di bawah menunjukkan ukuran kaki meja tu. Adakah kaki meja tu dipasang tegak? Okey. Jadi kalau dia dipasang tegak, dekat sini kita ada ukuran dia. Dia letak macam ni. Adakah dia dipasang tegak?
Yang paling panjang 18, 17 dengan 6. Cara dia ambil yang paling panjang 18 sama dengan 17 tambah 6. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita tekan kalkulator. 18 kuasa 2 kita tekan, kita dapat 324. Kemudian 17 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 kita tekan, kita dapat 325. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia tak sama. 325 lagi besar daripada 324. Walaupun perbezaan dia satu je. Jadi dekat sini jawapan dia adalah tidak dipasang. Tidak tegak. Maksudnya kaki ni walaupun dia nampak tegak, sebenarnya dia sengit sikit. Sebab apa? Walaupun satu je 324 dan 325, satu je beza dia. Dia tak jadi juga segitiga bersudut tegak. Nak jadi segitiga bersudut tegak, nak kaki meja tu dipasang secara tegak, nilai dekat kiri kena sama dengan nilai dekat kanan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Cikgu terang untuk soalan A. Jelas? Boleh. Okey. Okey, habis. Cikgu pergi pula kepada soalan B. Jadi masing-masing cikgu bagi masa. Cuba selesaikan soalan B. Okey, 2 minit dari sekarang. Tepat pukul 10.09 cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Dah. Okey, nak tengok yang tadi. Sorry. Sorry, cikgu tak perasan tadi. Okey, jadi yang soalan B ni, siapa-siapa yang nak salin soalan A tu, tengok. Okey, soalan B cuba buat. Yang tepat pukul 10.10. Okey, cuba selesaikan. Good job. Hantar kat cikgu lah. Cikgu nak check yang tadi. Iya, good job. Pandai. Iya, pandai. Itulah cara dia. Bagus. Nampak dah boleh faham kat situ? Iya, pandai. Dia tak tegak. Betul. Kita kena bagi tahu sama ada dia tegak ataupun tak. Okey, pandai. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, kita akan pergi kepada soalan B. Cikgu akan selesaikan soalan B. Bagus. Ramai dapat buat, cikgu suka.
Okey. Jadi macam ni cikgu akan tunjukkan situasi di soalan B. Sebatang tiang dengan tinggi 8 meter. Maksudnya dekat sini dia ada satu tiang. Ada satu tiang. Ini adalah tiang. Daripada tiang ni, tinggi dia adalah 8 meter. Itu yang pertama. Diikat dengan seutas tali berukuran 12 meter pada puncaknya. Dan tali itu dipacak pada tanah. Maksudnya ada tali daripada tinggi tiang ni dipacak pada tanah. Ni tali. Ini adalah tali. Manakala panjang tali ni pula adalah 12 meter. Sekarang panjang hujung tali pada tanah dengan tiang adalah 7 meter. Jadi sekarang ini adalah 7 meter. Ini adalah dia punya 7 meter. Ini jarak belah tanah dia. Okey. Jadi sekarang kita nak cek sama ada dia bersudut tegak ataupun tak. Sama ada tiang tu 90 degree ataupun bukan. Itu persoalan kita sekarang. Jadi kita cek pakai teorem Pythagoras. Yang paling panjang adalah 12. Kita letak 12 sama dengan 8 tambah 7. 8 tambah 7. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita tekan kalkulator 12 kuasa 2. Kita dapat 144. 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Kita dapat berapa? Berapa? Tekan. 113. Iya, 113. 113. Jadi dia tak sama. Bila dia tak sama, maksudnya dia tak tegak. Dia bukan 90 darjah. Jadi sudut tegak dia 90 darjah. Sekarang dia tak sama. Bila dia tak sama, maksudnya tiang tidak tegak. Tiang tidak tegak. Maksudnya tiang tu dalam keadaan condong. Tiang dalam keadaan condong. Ini adalah dia punya jawapan. Jelas ke macam mana cikgu selesaikan B tu? Boleh faham? Okey. Okey, habis soalan B. Okey, baik. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Ni soalan second last tau. Kita dah nak habis dah kelas kita. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Untuk siapa yang nak salin, salin. Cikgu tunggu kat situ. Cikgu letak dekat sini. Salinlah untuk soalan B tu. Okey, jadi dengan masa yang ada, cuba buat soalan C. Cikgu tunjuk dekat belah bawah tu. Cuba selesaikan soalan C. Cikgu bagi masa 2 minit. 2 minit je yang ni sebab kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni second last dah tahu. Lepas ni nak habis dah kelas kita. Bagus, pandai. Ada yang dah dapat. Bagus, good job. Pandai. Cikgu suka. Okey, 2 minit Cikgu bagi 10, 17, cikgu tunjuk terus jawapan dia. Pandai. Ia tidak tegak. Iya, good job. Dia condong.
Segitiga bersudut cakar. Kena bagi tahu okey atau good job. Bagus. Senang je kan? Okey. 1 minit lagi. Atira dapat buat ke? Tengah buat. Okey. Okey. Jadi habis sudah masa untuk menjawab soalan C. Cikgu bagi cikgu tunjuk dekat depan macam mana nak selesaikan soalan C. Wan Alisha dapat ke tu? Dapat tapi saya tak tahu betul ke tak. Okey, tak apa cikgu tunjuk Sebuah tangga dengan panjang dia 2.5 bersandar pada dinding. Okey, cikgu bagi situasi. Kita ada dinding, lepas ada dinding mesti ada tanah. Ini adalah kita punya dinding. Ini adalah kita punya dinding. Kemudian tangga tu panjang dia 2.5 meter. Jadi cikgu letak satu tangga. Tangga dia punya panjang, ini adalah tangga Tangga dia adalah 2.5 meter. Ini adalah maklumat untuk tangga. Okey, tangga dia bersandar. Tangga dia dalam keadaan bersandar. Okey, tangga dia bukan pakai tangga yang ni tau. Bukan pakai tangga yang ni. Bukan tangga double tu. Dia tangga satu tu. Dia tangga satu tu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan. Jarak di antara kaki dengan tangga tu 1.5. Jadi ni kaki tangga tu 1.5 meter. Sekarang dia tanya, terangkan bagaimana kita nak tentukan sama ada dinding tu tegak ataupun tak. Dia suruh kita terangkan. Cara dia, kita buat dulu teorem Pythagoras, kita cari berapa panjang di sini untuk dapat keadaan dia dalam keadaan tegak. Okey, jadi dinding tegak, dinding dalam keadaan tegak bila apa? Kita selesaikan dulu pakai teorem Pythagoras. Cara dia ni 90 darjah, depan dia ada 2.5. Kita letak 2.5. Sama dengan 1.5 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cari nilai X. Nilai X ni adalah tinggi dinding. 1.5 pindah ke sebelah. Kita akan dapat negatif 1.5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Tengok Okey, kita selesaikan 2.5 kuasa 2. Tolak 1.5 kuasa 2, kita dapat 4. X kuasa 2 pindah jadi punca. Punca kuasa 4 dapat berapa semua? 2. Punca kuasa 2. Okey, dapat 2. Okey, dinding dalam keadaan tegak. Dinding dalam keadaan tegak.
apabila nilai X sama dengan 2 meter. Ini cara kita terangkan. Ini adalah cara kita terangkan dekat sini. X ni apa? X ni adalah jarak daripada tinggi tangga ke tapak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalaulah dinding kita dengan daripada puncak ni, puncak tangga ni, tangga punya kepala, bila kita dapat 2, baru dinding dalam keadaan tegak. Kita kena terangkan. Jadi cara terang dia macam ni. Jadi kalau dinding tu 2.1 ataupun 2.2 ataupun makin kecil 1.9 meter. Bila kita dapat dia dalam keadaan macam tu, maksudnya dinding. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Habis soalan C. Okey, jadi kita nak jawab last question untuk malam ni. Soalan yang terakhir dah untuk malam ni. Jadi ada yang dah sakit belakang, minum air sikit, makan kacang-kacang sikit. Okey. Jadi kita akan jawab soalan yang terakhir sama-sama. Boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke semua? Kita dah ngantuk dah. Okey, jadi soalan yang terakhir ni cikgu nak masing-masing buka kamera. Buka kamera dulu. Sebelum kita jawab soalan yang terakhir, Lepsa ada. Okey, Sharifah ada. Okey, jadi yang lain, Zulaika, mana Aisyah Zahra. Okey, Darwisi ada. Ni soalan yang terakhir dah untuk hari ni. Cikgu nak tengok kamu boleh nampak tak macam nak selesaikan soalan ni. Siapa yang boleh buat power? Maksudnya dia dah faham dengan jelas. Siapa yang tak boleh, bukan maksudnya tak power. Maksudnya just kena buat latihan lebih. Itu je. Okey. Jadi sekarang cikgu share skrin. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan D. Okey, ini soalan yang terakhir dah. Okey, cuba buat. Cikgu, soalan terakhir ni cikgu bagi masa 3 minit. 3 minit. Wow, dah ada yang dah siap. Bagus. Pandai. Bagus. Cikgu. Ya. Jawapan PQRD itu jawapan 16 tu. Alamak, cikgu tersekat lah. Awak Alicia, cikgu WhatsApp lah. Okey, 2 minit lagi semua.
Okay, cikgu bagi masa cuba buat Lama, Malaysia lag sikit lah. Cikgu tak dapat menghubungi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Zulaikha dapat tak tu? Tak dapat lah. Tak dapat. Okey, cikgu tunjuk Okey, masing-masing. Rajah di bawah menunjukkan ABCD dan PQRD. Apa maksud segi empat sama ni? Maksudnya sini sama. Bila cikgu cakap segi empat sama ni, maksudnya semua panjang tu sama. Segi empat sama. Okey. Jadi diberi A ke R. Daripada A pergi kepada ini cikgu keluarkan maklumat dulu A ke R adalah 40 cm. Okey, kemudian cari luas PQRD. Tiba-tiba minta luas PQRD. Boleh, tak ada masalah. Jadi dekat sini nak cari luas PQRD at least kamu kena ada satu panjang. Bila kamu jumpa satu je nilai panjang PQ ke, PD ke, DR ke, RQ ke, kamu boleh terus dapatkan luas dia. Luas PQRD, panjang darab lebar tu kita tahu sebab dia segi empat sama. Jadi nak dapatkan dia punya panjang ni macam mana? Kita pakailah teorem Pythagoras yang belah bawah ni. Ni segitiga dia. Jadi ini 90 darjah berhadapan dengan dia 40. Sama dengan 24 tambah daripada C pergi kepada R. C pergi kepada R. CR. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita nak dapatkan CR. 24 pindah ke sebelah 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan CR kuasa 2. Jadi kita tekan kalkulator 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Kita dapat 1024. CR kuasa 2 pindah kita jadi punca kuasa. Punca kuasa 1024 C pergi kepada R kita dapat 32 cm. Maksudnya apa? Daripada C pergi kepada R kita dapat panjang dia adalah 32 cm. Kenapa nak kena cari tu? Sebab kita tahu dia segitiga segi empat sama. Jadi secara tak langsung panjang C ke D adalah 24. Jadi cikgu boleh tahu nak cari D ke R. Jadi macam mana cikgu nak cari panjang DR semua? Macam mana cikgu nak cari panjang DR? Bagi tahu cikgu macam mana. Siapa tahu? Macam mana nak cari panjang D pergi ke R? Sebab bila cikgu dapat panjang D pergi kepada R, maksudnya cikgu dah dapat semua nilai dekat sini. Jadi panjang C ke R ni 32. Panjang C ke D ni 24. Rasa-rasa panjang D ke R berapa semua? Berapa panjang D ke R?
Atira, tak nampak ke panjang D ke R? Macam mana panjang D ke R tu? Tak nampak ke? Atira. Hai. Ni. Panjang C ke R ni 32. Panjang C ke D 24. Macam mana cikgu nak cari panjang D ke R? Tolak. Darwisi. Macam mana? Tolak. Tolak apa? Tolak apa? 24 tolak 32. Iya. 32 tolak 24. 32 tolaklah dengan 24. Jadi 32 tolak 24 kita dapat 8. Maksudnya sini 8. Bila sini 8, sini pun 8. Sini pun 8. Sini pun 8. Jadi luas PQRD. Panjang darab lebar 8 darab 8. 8 darab 8 kita dapat 64 cm kuasa 2. Inilah jalan kerja dia. Inilah kita panggil soalan perkaitan. Okey. Jadi habis dah kelas kita untuk malam ni. Jadi jawapan dia adalah 64. Okey ke semua kelas kita? Boleh faham ke? Okey. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit lah last kali ni. Okey ke kelas kita? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima Sama-sama. kasih, cikgu. Okey, sama-sama.